Dan Assalamualaikum dan salam kripto. Apa khabar tuan-tuan puan-puan semua? So kalau tuan-tuan puan-puan tengok sekarang ni harga Bitcoin dalam 48,000 USD. Maksudnya Bitcoin sekarang tengah cuba nak break 48,000. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni tengah live 48,000 ni. Dia cuba untuk break. Last waktu Elon Musk punya pump kan, dia pergi sampai 46,000, lepas tu dia pergi sampai 48,000, lepas tu dia turun, lepas tu dia naik lagi pergi sampai 48,000. Setiap kali dia pergi 48,000 dia cuba nak break. Hopefully dalam video ni kita dapat tengok chart ni tiba-tiba jadi 50,000 tuan-tuan puan-puan. Hopefully sebab saya nampak dah 3 kali dah dia cuba pecahkan 48,000. Hopefully mana tahu dalam video ni dia boleh break 50,000. So topik hari ni sebenarnya kita nak cerita tentang FOMO, fear of missing out. Siapa yang buat FOMO ni sekarang dalam industri cryptocurrency ataupun Bitcoin? Kalau dulu kita tengok basically retail investor ni macam kita-kita lah kan, macam tuan-tuan puan-puan kan. Tapi sekarang ni FOMO ni telah dipandu ataupun sedang pandu oleh institusi-institusi besar. Jadi itulah topik yang kita nak bincangkan pada hari ini. Dan sebelum tu tuan-tuan puan-puan, saya just nak bagi tahu beberapa peringatan. Saya nampak ada macam fake YouTube profile guna nama saya dekat bahagian-bahagian komen, minta tuan-tuan puan-puan WhatsApp duit dan sebagainya. Harap-harap tuan-tuan puan-puan faham bahawa itu bukanlah saya. Saya takkan minta duit tuan-tuan puan-puan untuk buat pelaburan dan sebagainya. Saya punya funding sendiri. So kalau tuan-tuan puan-puan ada nampak komen yang menggunakan nama bicara kripto tetapi bukan bicara kripto, mungkin tuan-tuan puan-puan boleh report. Saya pun dah report dari pihak saya. Saya agak terkejut juga sebab selalu tengok yang orang yang ada akaun besar-besar, YouTuber besar dalam cryptocurrency yang dapat fake punya ni attack daripada scammer. Saya tak adalah besar sangat, tapi dia datang juga. So hopefully tuan-tuan puan-puan alert kalau ada yang dekat bahagian komen minta letak nombor WhatsApp, minta tuan-tuan puan-puan labur duit tu, jangan buat So itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tuan-tuan puan-puan yang tak kenal saya lagi, nama saya Ashraf dan saya akan bawa perbincangan mengenai blockchain dan juga cryptocurrency, dan especially waktu bull run ni adalah waktu-waktu yang sangat bagus untuk kita bercerita tentang kripto. Sebab apa? Sebab kita nak sesiapa yang baru nak mencebur dalam bidang cryptocurrency dapat sedikit guideline ataupun tidak ditipu. Dan good news untuk tuan-tuan dan juga puan-puan, saya dah buka Twitter, saya dah buka grup Telegram, semua dekat bahagian description. So lepas ni saya akan cuba share dekat Twitter dan juga dekat Telegram. Mungkin time-time yang waktu saya tak buat video, mungkin saya rasa saya boleh share dekat Telegram ataupun Twitter, saya akan buat. So tuan-tuan puan-puan boleh check description, boleh follow saya di Facebook, di Twitter, di Telegram dan juga TikTok. Sebenarnya saya ada buka TikTok cerita sikit tentang cryptocurrency pada tahun lepas, sekitar bulan September, Ogos macam tu. Lepas tu saya ambil break kejap, saya banyak fokus dekat YouTube lah. Tapi kalau ada masa saya buat video TikTok, mungkin saya akan buat tapi bukan video joget-joget lah, still related to cryptocurrency. Okay, dan lain satu pasal grup Telegram ni, nama grup Telegram ni adalah Community Bicara Kripto. Kenapa saya tak buat bicara kripto? Sebab rupanya ada orang lain yang guna nama bicara kripto ni. Dia kata ini adalah official bicara kripto dan sebagainya. So untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, itu bukan official Telegram bicara kripto. Official Telegram bicara kripto adalah Community Bicara Kripto, dan link Telegram tu ada di description. Okey, itu sahaja nak bagi tahu dululah beberapa housing rule ataupun beberapa peringatan. So kita terus kepada carta carta Bitcoin. Okey, alamak, hilang pula dia punya ni. Okey, bagi saya sedikit masa tuan-tuan puan-puan, maafkan saya sebab
ada technical errors. Okay, dah keluar dah. Okay, so Bitcoin. Okay, dekat sini dia tulis 48,000, dekat sini di CoinGecko dia tak update, dia tulis 47,000. Tapi dia sekitar sana lah. So Bitcoin 47,000, Ethereum 1784. Lepas tu Cardano. Cardano hampir nak pergi $1 ni. Dahsyat, siapa yang beli Cardano? Sebab waktu saya buat video yang lepas, mungkin tuan-tuan puan-puan boleh tengok video saya yang lepas tentang altcoin, large cap altcoin. Mungkin link akan keluar dekat atas ni. Boleh tengok, saya ada cerita tentang Cardano dengan Polkadot. Semua ni memang tengah pump together dengan Bitcoin. Cardano, Polkadot, Chainlink pun tengah pump, tapi dia malu-malu kucing. Saya tak tahu kenapa dia malu-malu kucing. Padahal banyak juga projek-projek yang dia launch. Oracle dia ada kerjasama dengan bank dan sebagainya. Namun Chainlink dia macam malu-malu. Sebab apa? Mungkin saya rasa dia agak terikat dengan Ethereum. Sebab Ethereum pun kalau tengok pergerakan dia pun malu-malu juga kadang-kadang. So itu on this kan. And then Binance Coin pun sebab ramai yang guna exchange Binance, sebab orang-orang baru yang masuk dalam cryptocurrency, ramai yang masuk ke dalam Binance. Jadi sebab tu penggunaan Binance coin semakin meningkat. Sebab dia kata memanglah kalau pakai dia punya own coin boleh dapat diskaun dari sudut fees dan sebagainya. Jadi ramai yang mula gunakan Binance coin untuk orang-orang yang barulah. Dan Litecoin pun tengah pump. XRP pun alhamdulillah selepas dump tu dia tengah, ni bukan pump, dia tengah naik. So kalau buat kenaikan yang sikit-sikit macam ni bagus. Kita tak nak terus naik banyak lepas tu terus turun banyak. So XRP ni sekarang kalau kita tengok dulu sekitar macam bulan lepas, 2 bulan lepas, dia diserang oleh regulator. So sebab tu harga dia jatuh. Dan sekarang memang dia masih ada isu lagi yang dia perlu selesaikan. Cuma tak ada banyak news negatif ataupun bearish news yang ditargeted dekat XRP. So that's why XRP dia boleh naik. Dia boleh naik. Tapi untuk XRP saya punya stand senang je. Kalau untuk short term masuk buat profit keluar tak apa. Tapi untuk long term better hati-hati. Selagi mereka belum menyelesaikan masalah isu mereka dengan SEC, selagi itu perlu berhati-hati Jadi altcoin ni sekarang semua tengah naik, majority tengah naik. So sekarang kita tengok the graph. Dulu waktu saya mula-mula cerita tentang the graph, harga dalam 20 sen waktu saya ambil. So sekarang the graph memang sekarang $2 tuan-tuan puan-puan, daripada 20 sen jadi $2. So 10 kali ganda. Saya memang follow the graph dari awal. Kalau tuan-tuan puan-puan pernah tengok pun saya ada katakan. Cuma waktu tu dia terus pump banyak sangat, jadi dia perlukan correction. Jadi lepas dia pergi 70 sen, dia turun sampai 30 sen. Lepas tu baru dia buat gradual movement So macam kita tengok dia punya ni tengok dia punya 24 hour volume traded dengan market cap ni volume dah jadi lebih besar. So maksudnya dia dalam fasa overbought condition juga. Overbought condition bagus, tapi kena monitor jugalah, anytime dia boleh jatuh. Tapi memang siapa yang hold the graph memang untung 10 kali ganda. 10 kali ganda means berapa? 1000%. 1000% So AMP IOTA dia ni antara altcoin yang generasi dulu. Waktu tahun 2017 ni dia pump banyak IOTA. Sekarang dia pump balik sebab dia ada partnership. Dia ada partnership. So kita akan cerita sikit sebab dalam topik utama nanti ada cerita sikit tentang IOTA. Basic Attention Token, siapa tak download lagi Basic Attention Token ni? dah berbuih mulut dah saya kata download Brave, dapat Basic Attention Token. Even setiap kali video saya description saya letak Basic Attention Token. Even dah cerita dah kebaikan dia. So siapa tak download lagi Brave browser, tolonglah download sebab duit free.
Orang selalu kata mana dah dapat duit free kan. Ni duit free. Guna browser dapat duit free. Itulah dia. Basic attention token. So siapa belum download lagi apa, jangan terlambat. Sebab nampak tak ni, dia pump banyak ni, 34%. Dia pump banyak. So memang dia akan terus pump. Basic attention token ni antara coin yang memang saya tahu dia akan pump. Sebab fundamental dia sangat-sangat strong. Dia nak challenge Google, tuan-tuan, puan-puan. So most of the coin memang tengah hijau. Lepas tu kita tengoklah siapa yang tak menghijau. AVAX. Kenapa? Sebab dia dah pump banyak dah. Dah banyak, ramai yang beli. So setiap kali walaupun fasa bull run, walaupun harga coin tu naik secara kalau dia naik secara mendadak, dia akan ada correction. So AVAX beberapa hari lepas dia naik banyak. Dan sekarang ini adalah fasa correction. Ini bukan bermaksud AVAX akan jatuh. Ini fasa correction. Dia akan lay low kejap sebelum dia naik balik. Terra, Huobi token sama juga. Cake pun sama juga. Pump banyak, sekarang dia kena ada correction. Elrond kalau tuan-tuan puan-puan perasan, minggu lepas dia pump banyak, sekarang ni fasa correction. Jadi untuk altcoin yang merah-merah ni bukan dia jatuh. Ini adalah fasa correction. Sebab coin-coin ni kebanyakannya kalau tuan-tuan puan-puan nampak minggu lepas, 2 minggu lepas, dia dah banyak pump. So sekarang ni dia kena lalu fasa correction, dan bagi altcoin lain pula untuk pump. Dia cycle. Kalau minggu ni altcoin ni pump, minggu depan altcoin lain pula pump. Sebab semua orang kena ambil giliran dalam fasa bull run ni. Dia tak ada satu coin akan dominate, tak. Dia akan ada dia punya cycle lah kan. Baru adil. Macam tu. So itu on the market cryptocurrency overall. Kita tengok dekat Bitcoin 48,000 lagi. Ingatkan dia boleh jadi 50,000, mana tahu ada orang pump kan. Tak apalah, kita bincangkan apa yang tengah berlaku dekat Bitcoin ni. So macam saya ceritakan yang lepas tuan-tuan puan-puan, sekarang ini adalah fasa pembentukan bull flag. Maksudnya hari tu dia naik sampai 41,000, lepas tu dia turun sampai 30,000. Sekarang ni dia tengah naik. Ini adalah pattern bull flag. Macam bentuk N sikit. So cuma kita nak tahulah ending dia dekat mana sebelum dia buat correction. So beberapa hari lepas sejak Elon Musk punya pump, dia memang mengalami satu fasa correction. So kita kecilkan lagi jadi 4 jam. So apa yang berlaku, ini adalah Elon Musk punya efek lah. Elon Musk. So Elon Musk bila kata dia ada laburkan Tesla ada labur dalam 1.5 bilion, harga dia pun pump. Lepas tu ramai yang beli lagi kan, sebab dah excited, dapat pergi sampai 48,000. Jadi 48,000 ni kalau tuan-tuan perasan, pada 9 Februari dia pergi bawah sekejap je. Dia pergi sideways, lepas tu dia ada dump. Sebab apa? Sebab waktu ni apa yang saya nampak macam dekat yang Bitcoin futures, maksudnya yang ada yang buat leverage ni, dia punya dia orang short the market. Di mana kadar pinjaman yang berlaku di Binance ni agak tinggi. Maksudnya ramai yang pinjam untuk menjual. Dia jual, so dia nak short the market lah kan. So then dia pergi sideways kejap, sekarang dia dah naik balik. So ramai yang tertanya-tanya, waktu Chinese New Year ni adakah Bitcoin akan jatuh? Sebab selalunya waktu Chinese New Year ni jatuh kan. So tapi kita kena faham, kalau macam untuk raya Cina ni, waktu dulu waktu bukan fasa bull run, yes, usually mereka akan jual. Dan sekarang pun sebenarnya mereka dah buat penjualan, cuma dia tak jual sehari sebelum lah. Contoh sekarang Februari, Chinese New Year, dia dah buat dah kerja tu Januari. Itu yang kalau kita tengok, kalau tuan-tuan puan-puan tengok video saya yang lepas,
saya ada cerita tentang F2 Pool yang buat penjualan penjualan Bitcoin secara besar-besaran. Waktu tu lah dia nak cash out jadi duit. Adalah masa dia nak beli barang untuk Chinese New Year kan. So sekarang ni nampaknya perkara itu tidak berlaku, tiada big sell off sebab kita kena faham dia cryptocurrency ni ataupun Bitcoin ni dia ada demand, dia ada supply. Cuma dia ada dua jenis demand, dia ada dua jenis supply. Satu adalah retail demand dan juga retail supply, which is macam kita lah. Kalau saya beli ni consider retail demand, kalau saya jual retail supply, sama juga dengan orang-orang biasa kan. Satu lagi pula adalah demand yang datang daripada institusi besar, yang macam contoh Elon Musk, dia boleh beli 1.5 bilion. So itu adalah demand yang besar. Dan lagi satu adalah supply yang besar. So siapa yang boleh letakkan banyak Bitcoin ke dalam exchange, sudah tentu Bitcoin miners. Maksud saya bukan miners yang kecil-kecil, tapi miners yang besar-besar, macam F2 Pool for example. Mereka kalau letak pump Bitcoin dalam exchange, supply akan naik, harga akan jatuh. So basically dia demand and supply. Cuma kita kena tahu dekat mana demand tu akan datang ataupun dekat mana supply tu akan datang. Then baru kita boleh buat satu keputusan whether kita nak beli ataupun kita nak jual. Itu yang penting. Kita kena tahu demand dekat mana, supply dekat mana. So benda ni usually dia kena ada experience sikit lah. Then eventually tuan-tuan puan-puan akan faham on that part. So apa yang berlaku kita tengok. So ini adalah resistance level sebelum ni. Sekitar berapa ni saya letak ni, 48,000. So dia dah break, dia dah pergi sampai 49,000. Oh tadi dah pergi 49,000 49,000 dekat sini tu dia tulis 49,000 lah. So hopefully dia boleh break to the other side, pergilah ke 50,000. Target saya kalau dia buat keputusan untuk pergi, hopefully by today ataupun esok dia boleh pergi dekat 50,000. Sama macam cuti Christmas. Kalau tuan-tuan puan-puan ingat, waktu cuti Christmas pun harga dia naik. So maybe untuk cuti Chinese New Year pun harga dia pun hopefully naik lah. So dari sudut teknikal memang nampak dia tengah naik. Tapi anything can happen dalam cryptocurrency. So ini bukan financial advice untuk tuan-tuan puan-puan. Tuan-tuan puan-puan kena do your own research, kena buat analisa sendiri, kena buat keputusan sendiri. Saya hanya share saya punya pendapat. So itu adalah basically movement yang kita tengah tengok sekarang untuk Bitcoin. Sebab kalau dia break ni, memang dia punya upside dia agak tinggi. So let's say kita buat satu anggaran, kita buat Fibonacci retracement. So let's say ini dia punya point yang dia nak break. So let's say kita tengok sampai ni yang last Elon Musk punya pump kan. Elon Musk punya pump mana ni? Okay, so let's say dia start dari sini kan, pump dia. Bukan. Pump dia start dari betul lah sini. So kalau tengok dari dia punya resistance level sampai Elon Musk punya pump, kalau kita buat anggaran berdasarkan Fibonacci retracement, kita boleh tengok harga dia. Kalau dia pump, tuan-tuan puan-puan, kalau dia buat pump besar-besaran, dia boleh pergi sampai 53,000. Nanti dia akan pergi sampai 53,000 dan dia akan alami fasa correction juga. Dia akan alami fasa correction. So sekarang ni adalah waktu kritikal. Kita nak tengok boleh tak dia move terus sampai 52 ke 53,000 dan dia mungkin mengalami sedikit correction. Kalau dia nak break ni, the next point dia boleh pergi adalah dekat sini, 62,000. Tapi bagi saya untuk short term dia mungkin tak pergi dekat 60,000, dia mungkin akan test dekat 53,000, 52,000. Dia akan pergi kat sini. Sekarang dia dah masuk dah sikit. Dia kena pergi lagi. Dia kena pergi lagi. So next target saya, kalau dia naik ke atas, dia akan sentuh setakat sekitar 52 ke 54,000. Ini antara area saya yang saya tengah tengok lah. So kalau ada yang nak ambil profit waktu tu, memang untung lah dekat 53,000 kan. Even kalau ada yang beli sekarang dan dia pergi atas dekat 53,000, ada yang decided to jual. Yang buat trading lah, short time trading kan.
dan memang dapat buat untung. So sekarang ni ini adalah resistance. So dia kalau naik, maybe ini akan yang 48,000 ni akan jadi support level, which is very very good. So ini adalah antara jangkaan yang saya nampak on the short term for Bitcoin, So kita tengok, hopefully dia pergi sampai 52 ke 54,000 tuan-tuan puan-puan. 48,000 ni lagi 4,000 je. Lagi 4,000 je, So itu adalah untuk Bitcoin. Seterusnya kita tengok kita punya Ethereum pula. Wow, 1,800 kat sini berapa? 1,796, dekat-dekat dah 1,800. Bila dia nak pergi 2,000 ni? Alamak. Okay, so kita tengok sikit dia punya chat. Sorry tuan-tuan puan-puan, sebab saya memang ni agak frust juga dengan Ethereum, sebab dia macam, yalah, dia depend dengan Bitcoin kan. Tapi dia macam malu-malu. Okay, so actually tak adalah teruk sangat Ethereum ni, okay je. So all this while, sejak dia dah break dia punya ni, sejak dari yang 900 ni dia nak break ni, dia banyak pergi sideways. Dia pergi sideways, eventually dia dah break dia punya all time high lah. All time high dekat yang dulu tu kan 1,400. Ni all time high yang ni, yang dia duduk resist lama ni dia resist, dia dah break. So sekarang ni dia tengah pergi sideways balik. Cuma dalam ini saya ambil dalam konteks short term, sebab ini long term yang saya buat ni, all this while long term. So dia dah break dah sekarang ni. Cuma Ethereum ni, dia bila Bitcoin break the line, dia akan terus pergi up. Macam Ethereum, dia pergi slow. Jadi that's why on the daily chart keadaan nampak macam dia sideways. So kalau kita kecilkan lagi, kita zoomkan lagi dalam 4 jam ni, baru kita nampak sikit apa pergerakan dia, So apa pergerakan yang berlaku adalah pada macam 5 Februari hari tu, ni dia punya shape. Maksudnya dia pergi macam ni, dan dia kena buat big move dia. Jadi big move dia turun ke bawah. Dia turun pergi sampai 1,400. Ini memang support level yang siapa beli dekat sini memang untung. Siapa beli dekat 1,400 ni memang untung. Sebab apa? Sekarang tengok harga dia berapa. Harga dia dah pergi dekat 1,800. Dah banyak tak profit? Kita tengok berapa banyak profit dia. Okay lah, hampir 20%. 20% ni diikutlah, dia rasa kecil, dia rasa besar, ikut berapa banyak duit yang tuan-tuan puan-puan letak. Kan. Tapi sebenarnya 20% ni agak besar juga. Memang boleh buat banyak profit pun. So siapa dapat kat sini untung. Lepas tu dia pun terus ride, naik. So sekarang dekat sini, dan apa yang saya nak tunjuk dekat tuan-tuan dan puan-puan adalah, nampak tak yang line merah ni? Ini adalah lagi satu parallel line yang saya nampak dari sudut short term lah, di mana hopefully dia boleh break parallel line yang ni, parallel line yang warna merah pula. Sebab sekarang ni saya nak tengok satu trend setup yang baru untuk Ethereum. Sebab all this while dia duduk main-main dekat sini. So kemungkinan dia akan duduk main-main kat sini. Cuma apa yang saya nak bagi tahu, dia tak adalah parallel sangat. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok, dia tak adalah macam sama. Dia macam semakin lama semakin tinggi dia punya volatility. Itu yang saya nampak buat masa sekarang ni. Dia macam boleh pergi zap macam tu. Dia boleh jadi sangat volatile. Kalau sangat volatile maksudnya boleh buat banyak duit lah, ataupun boleh hilang banyak duit. Dia ada dua. Kalau pandai boleh buat banyak duit. Sebab tu kalau selalu saya suka volatility. Sebab kalau kita masuk pada waktu yang tepat, kita boleh buat banyak duit. Macam tu. So sekarang ni Ethereum tak volatile sangat. Even for the previous, sebelum dia break 1000 previous all time high dia yang 1400 lebih macam tu, dia bergerak dalam keadaan yang tak volatile sangat sekata. Sekarang ni pun dia tengah pergi dengan keadaan sekata. So apa target saya untuk Ethereum on a short term? Sudah tentu 2000. 2000 is the magic number, yang dia kena pergi dekat 2000. So ramai yang kata, adakah dia boleh pergi sebelum Valentine atau selepas Valentine? Dulu orang kata adakah dia boleh pergi sebelum Chinese New Year atau tak. Tapi sekarang nampaknya
belum berlaku. Dia bukan tidak akan berlaku, belum berlaku. Dia masih kat 1008. Kita tak tahu. Kalau Bitcoin pump, Ethereum akan ikut juga. Mana tahu Ethereum terus lepas video ni ke kan, ataupun malam ni dia pergi jadi 2000. Boleh jadi, boleh jadi. Boleh jadi. Tapi ramai kata dia letak okeylah, letaklah timeline sampai Valentine. Mana tahu sebelum Valentine ni dia boleh boleh break lah kan. So that's the part for Ethereum lah. So saya masih bullish terhadap Ethereum, dan saya rasa potensi Ethereum untuk pergi ke all time high itu adalah sangat-sangat besar. Macam Bitcoin, dia dah kita tak tahu lepas ni punya all time high bila untuk Bitcoin, dan kita tengok banyak dah dia dah pergi. Selalunya Bitcoin akan lead, kemudian baru Ethereum, Dan juga kalau kita tengok sekarang harga Bitcoin, dia dah jadi harga mampu tengok. Tapi Ethereum pun Ethereum dekat hampir ke harga mampu tengok, dan dia boleh juga menjadi harga mampu milik. Tapi kalau nak betul-betul harga mampu milik ni macam Cardano, Polkadot, Chainlink tu memang mampu milik lagi lah. Ethereum dekat tengah-tengah. Ethereum dekat tengah-tengah. So ada yang kalau nak beli, usually sekarang ni ramai kalau retail investor lah, retail investor yang terlepas Bitcoin, ramai yang nampak sekarang ni dia letak dekat Ethereum lah. Sebab sekarang big players dah main Bitcoin. Siapa yang pegang Bitcoin dari awal, mereka untung. Siapa yang pegang Bitcoin dari awal, mereka untung. Tapi sekarang ini yang kaya tak ada masalah, tapi ada yang baru nak datang terlepas, selalunya masih boleh beli Bitcoin, cuma dia tak boleh beli seketul macam tu lah. Ataupun 0.1 pun agak mahal juga, dia kena beli 0.00 something macam tu. Jadi nilai pegangan Bitcoin jadi rendah lah. Kalau beli macam 4 tahun lepas, ataupun tak payah 4 tahun lepas, even tahun lepas, pada tahun waktu coronavirus mula datang, bulan Mac pun dia jatuh hampir ke berapa ribu, 5,000 macam tu pun still okay lagi kan. Tapi lepas tu itu adalah last chance sebenarnya tuan-tuan puan-puan untuk dapatkan harga yang murah. Dan sekarang dia dah naik balik. So untuk Ethereum bergantung. Ada yang nak beli seketul Ethereum, kalau sekarang tengok duit Malaysia pun 1,800, dah dekat 7,000 lebih. 7 hampir 8,000 dah kot. Hampir 8,000 dah kalau tak silap saya lah kan. So ni bukan nasihat kewangan lah. Cuma bergantung pada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab ramai yang tanya, adakah terlalu lambat untuk saya masuk? Adakah terlalu lambat untuk saya masuk? Setakat ni saya nampak untuk cryptocurrency memang tak lambat. Kita masih di peringkat awal. Dan untuk contoh Bitcoin dan juga Ethereum, siapa-siapa yang pernah beli Bitcoin sebelum-sebelum ni, semua tengah buat untung. Bezanya berapa banyak untung tuan-tuan puan-puan buat. Contoh kalau ada orang tu beli 7 tahun lepas dan dia pegang, sudah tentu untung dia lagi banyak. Dan ada yang ada yang beli 2 tahun lepas, so untung ada juga, tapi tak sebanyak yang pegang 4 tahun lepas. Ada yang beli bulan lepas Bitcoin, untung juga, tapi tak adalah sebanyak yang pegang selama 2 tahun ataupun 5-6 tahun. Jadi apa yang berlaku adalah dalam fasa sekarang ni, siapa yang beli Ethereum, beli Bitcoin, memang tengah buat untung. Itu adalah fakta. Yang menjadikan rugi adalah bila dia akan ada waktu dia jatuh. Waktu jatuh tu kalau jual, maksudnya beli waktu dia naik, jual waktu dia turun, memang rugilah. Itu sebab rugi, bukan sebab Bitcoin yang merugikan, tapi kita punya keputusan bila kita nak beli, bila kita nak jual. Tapi kalau kita ambil konsep tak jual lah, maksudnya dah beli tak jual-jual sampai sekarang, semua tengah buat untung sekarang ni tuan-tuan puan-puan. So itu adalah untuk Ethereum. Sekarang ni kita pergi kepada topik utama kita pada hari ni tuan-tuan puan-puan. So kita nampak apa yang berlaku 2 hari lepas kan, 2 ke 3 hari lepas, bila Elon Musk ataupun Tesla mengumumkan bahawa mereka melaburkan 1.5 bilion daripada balance sheet company diorang ke dalam Bitcoin. So memang itu adalah consider berita tergempar, sebab orang terkaya di dunia terus kata dia sokong Bitcoin. Selama ni dia
main-main lah dengan Dogecoin kan. Tapi yang bila betul-betul dia serius adalah on the Bitcoin. So harga naik. So apa yang tengah berlaku sekarang adalah banyak institution yang tengah FOMO. Banyak institution tengah masuk dan tengah nak explore macam mana mereka nak gunakan Bitcoin, macam mana nak ni. Sebab dia datangnya daripada inisiatif daripada orang industri itu sendiri. Michael Saylor daripada MicroStrategy. Dia yang start sebenarnya. Dia yang start dan ramai yang mula ikut. Sebab MicroStrategy hampir semua balance sheet dia terus masuk dalam Bitcoin. Jadi ramai yang macam tengok, gila ke apa Michael Saylor ni? Kenapa semua dia pergi beli Bitcoin banyak-banyak, berjuta-juta? Kan? Grayscale memang dah lama dah buat. Cuma bila Michael Saylor pun buat juga, ramai institution rasa FOMO. Kita pun selalu macam tu, tengok orang ni beli Bitcoin kan, kita rasa nak beli. Institution pun memang institusi, tapi diorang punya CEO semua tu manusia juga, ada perasaan nak FOMO juga tuan-tuan puan-puan. So itu yang tengah berlaku dan keadaan ini berbeza dengan Bitcoin bull run 4 tahun lepas, kita 2017 ke 2018. Berbeza sebab waktu tu FOMO adalah kerana retail investor. Retail ni macam kita lah. Kebanyakan institution, even regulation macam government, regulatory body pun banyak yang bersikap negatif tentang Bitcoin. Dan institution dia tak adalah sikap negatif, adalah certain institution yang negatif. Tapi kebanyakannya mereka hanya tengok. Sebab apa? Waktu tu market cap Bitcoin tak besar mana pun, tak challenge bank pun. Dia tak ada sampai $1 trillion market cap. Dia tak boleh challenge market cap syarikat-syarikat besar ataupun dalam bahasa mudah syarikat S&P 500. Ni syarikat-syarikat besar yang traded dekat Wall Street lah. So mereka nampak Bitcoin ni belum, tak ada apa lagi lah. Cuma budak-budak nerd, orang-orang baru, budak-budak baru nak up je main Bitcoin kan. Dia kata Bitcoin bukan level kita. Sekarang dah berbeza tuan-tuan puan-puan. Dah berbeza sebab satu adalah teknologi blockchain itu berkembang dengan pesat. Banyak projek-projek cryptocurrency yang datang dengan DeFi, decentralized finance ni adalah benda yang sangat besar. So eventually perkara-perkara ni berjaya push Bitcoin untuk naik lagi atas. Dan bila institution tengok, dia terasa macam terlambat. Sama juga dengan Elon Musk. Dia sendiri kata dalam interview dia dekat dekat Clubhouse. Clubhouse saya tak ingat, tapi dia kata I was too late for the party. Maksudnya dia dah terlambat. Tapi walaupun dia terlambat, dia dah ambil step forward. So bila dia buat tu, dia jadi chain reaction. So itu yang kita nak tengok sekarang ni tuan-tuan puan-puan. Okay, kita tengok antara yang first keluar adalah, ini bukan daripada Apple, tapi analis bagi tahu bahawa Apple berpotensi untuk launch dia punya own cryptocurrency punya exchange. Sebab apa? Sebab kalau untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, Apple dia ada produk dia, iPad, iPhone apa semua ni, dan Apple ni adalah antara brand yang memang melekat dekat hati orang. Dia macam something yang macam nak yelah, orang suka. Dia ada dia punya own community kan. Macam saya, disclaimer saya bukan peminat Apple, saya peminat Android. Ni saya lah. Tapi ramai yang suka sebab yelah, dia nampak dia punya design lah, apalah kan. Saya tak boleh faham kenapa orang minat. Saya boleh faham lah, cuma saya tak boleh nak go with Apple sangat. Tapi sebenarnya memang yang ni pun saya pakai Apple juga, saya punya komputer. Tapi yelah, sebab ada orang rumah suka kan, jadi kita ikut lah. Tapi saya prefer Android. Tapi Apple dia ada dia punya community sendiri, dia ada dia punya orang yang very hype about Apple dan sebagainya kan. So bayangkan kalau Apple launch dia punya own cryptocurrency exchange, so dia boleh tackle ramai pengguna-pengguna. Ni tengok ni, Apple install base is 1.5 billion. Ada dekat 1.5 billion orang yang ada Apple. So kalau dia kata ambil lah 200 juta orang yang akan transact, yang boleh gunakan exchange dia, so itu pun dah banyak dah pengguna pengguna cryptocurrency lah kan.
So itu adalah antara benda yang mereka rasa kalau Apple nak buat, Apple tak ada masalah untuk buat. Sebab dia dah ada user base yang banyak. Dia dah ada orang yang memang yelah, setiap kali keluar Apple iPhone baru ada je geng-geng yang nak beli kan, beratur panjang-panjang kan. So kalau dia boleh buat dia punya own cryptocurrency exchange, memang dia boleh dapat buy in daripada consumer kan dengan sekelip mata. Dia boleh naikkan pengguna-pengguna dekat Bitcoin. So kalau lagi ramai pengguna cryptocurrency, sudah tentu market cap cryptocurrency itu akan naik, tuan-tuan puan-puan. Dan itu on the Apple lah. Ni pula syarikat Oracle nak buat pembelian Bitcoin. So ini Max Kaiser ni antara orang yang macam penasihat lah dekat cryptocurrency punya industri kan. Investor. So dia bagi tahu Oracle punya boss Larry Ellison pun akan membeli Bitcoin. Macam ni buatlah, macam siapa buat, macam Elon Musk buat. Tengok dekat Twitter, next big corporate BTC buyer is Larry Ellison, Oracle. So Max Kaiser ni bukan macam investor kecil-kecil, ni investor besar. So dia kata dia ada source yang mengatakan Oracle could be the one yang nak beli Bitcoin. Oracle ni pun bukan calon-calon punya syarikat, dia pun ada last time nak beli TikTok kan. So Oracle pun adalah syarikat software yang besar. Okay, so ini pun news yang sangat bullish kan. Next, siapa? Twitter and GM are considering adding Bitcoin to the balance sheet. Sama juga, nak buat macam Elon Musk juga, nak tambah Bitcoin dekat diorang punya balance sheet. So Twitter ni Jack Dorsey ni dia dah lama dah buat beli Bitcoin dan sebagainya kan. So cuma dia buat atas dasar capacity dia sendiri. Dia nak explore Bitcoin, dia nak tengok test dia punya Lightning network semua. Cuma sekarang ni dia gunakan syarikat dia sendiri, Twitter, untuk tambahkan Bitcoin ke dalam balance sheet mereka. So narrative dia sama, tuan-tuan puan-puan. Apple narrative dia buat exchange. Oracle, Twitter, narrative dia tambah Bitcoin sebagai balance sheet. Sama macam apa yang Elon Musk buat. Kita tengok Amazon preparing to launch a digital currency project in Mexico. Amazon pula dia pergi Mexico. Dia nak buat digital currency. Sebab Amazon, kita kena faham, Amazon ni adalah syarikat e-commerce yang terbesar di dunia. Memang dia punya main business model dia, main income dia, dia sebenarnya daripada cloud. Dia punya cloud solution, Amazon AWS. Tapi even kalau kita tengok dia punya lagi satu business which is e-commerce pun antara yang terbesar. Banyak contoh macam dia punya user base, kalau dekat China Alibaba, Amazon US, India, ni antara dia punya pengguna tegar lah Amazon kan. So kalau Amazon, saya tak tahulah kenapa dia pilih Mexico. So kalau Amazon boleh integrate payment pakai digital currency, memang benda ini akan jadi sesuatu yang besar. Cuma dia nak guna currency yang sedia ada, which is for example stable coin lah, USDC ke USDT, ataupun dia boleh launch dia punya own digital currency, stable coin dia ke, atau tak tahulah apa coin dia nak launch, Amazon coin dan sebagainya. Cuma kalau dia launch digital currency ini, penyokong XRP mungkin suka. Kalau Amazon launch digital currency dia sendiri, jadi XRP dia akan ada satu hujah yang kukuh untuk mengatakan kalau Amazon boleh, kenapa aku tak boleh? XRP, Ripple boleh cakap benda tu. Kalau SEC benarkan Amazon buat digital currency dia sendiri, launch kan, memanglah project is in Mexico, tapi Amazon is a US company, then XRP boleh kata, then kita tak bersalah lah. So SEC dia akan jadi ralat. Dia akan jadi serba salah. Amazon aku bagi, yang ni aku tak bagi. Nampak tak? So di sini yang kita nak, di sini kalau Amazon dapat launch, maksudnya itu adalah berita baik untuk XRP. Itu adalah berita baik untuk XRP. Namun
buat masa sekarang dia hanyalah macam rumours lah yang dia nak launch digital currency. Tu yang dia kata yet to be announced project. Yet to be announced, maksudnya dia belum announce lagi. Tapi kalau dia dah announce, kalau benda tu dia nak buat, XRP akan dapat satu hujah yang kukuh, tuan-tuan, puan-puan. So itu on the Amazon punya news dan macam mana kita boleh relate dengan XRP lah. Next, ni besar ni, Mastercard announces support for crypto on its network. Ini besar. Macam kita tahu, Mastercard, Visa ni antara yang buat payment settlement yang terbesar di dunia. So dia kata Mastercard will allow its almost 1 billion user. Dia ada 1 billion pengguna to spend cryptocurrency at more than 30 million merchants. Pengguna 1 billion. Dia punya merchant-merchant ni adalah 30 juta, tuan-tuan puan-puan. Memang sangat besar. So dia nak support cryptocurrency, cuma kita tak tahulah cryptocurrency apa yang Mastercard nak support. Dia kata okay, Mastercard isn't here to recommend start using cryptocurrency, but we are here to enable customer, merchant, business to move digital value. Ini semua ayat ni lah, ayat macam ahli politik pula. Dia nak kata kita tak adalah sokong pengguna untuk guna cryptocurrency, tapi kita memudahkan pengguna untuk menggunakan cryptocurrency. Lebih kurang macam tu lah. Maksudnya sokong lah kan. Cuma ayat tu lah dia main-main putar belik. Tapi in a way dia macam ayat dia macam menyokong. Cuma dia tak adalah kata we recommend you to use ni kan. Dia tak adalah buat macam Elon Musk. Elon Musk ni dia orang kaya yang gila-gila sikit. Dia orang ni semua skema punya orang kaya ni. So Mastercard pun dia nak support crypto. Cuma saya nampak kalau dia nak support crypto, most likely bukan Bitcoin, kemungkinan Ethereum. Sebab Ethereum ni dekat smart contract dia boleh buat settlement, dan juga dekat Ethereum pun dia dah support stable coin dan sebagainya. Sebab kalau lah macam Mastercard nak support crypto, saya tak rasa dia akan pergi dekat coin macam Bitcoin ataupun Ethereum like that. Sebab dia volatile kan, sekejap harga dia naik, sekejap harga dia turun. So even untuk diorang pun nak buat settlement pun mungkin diorang akan pening. Jadi most to most diorang akan pakai adalah USDT ke USDC ke atau apa-apa stable coin lah yang diorang dapat kebenaran dan sebagainya. Sebab mudah, sebab harga dia sentiasa diikat dekat dengan $1. Cuma bezanya orang tak pakai duit kertas, orang akan pakai cryptocurrency yang stable. Itu yang saya nampak on the Mastercard. Sebab dia tak bagi tahu lagi cryptocurrency apa yang dia yang dia support. Tapi juga mungkin boleh jadi dia boleh support juga yang volatile macam Ethereum dengan Bitcoin. Mungkin dia kena ubah sikit konsep dia lah. Saya tak tahu in terms of mechanical atau technical dia macam mana dia nak buat, tapi mungkin diorang ada cara dia. Itu adalah Mastercard. Banyak betul. Sejak 2-3 hari ni company duduk kata nak masuk blockchain, nak masuk cryptocurrency ni. Penatnya. Uber Uber kata dia nak accept Bitcoin if there is a need for it. Kalau ada keperluan. Jadi Uber CEO Dara Khosrowshahi has said that the company will accept Bitcoin and other cryptocurrency as a form of payment if there is a benefit and a need for it. Maksud dia kata dia akan buat kalau ada benefit. Maksudnya Uber dia akan ikut. Dia takkan lead. Uber takkan lead. Dia akan tengok kalau ada benefit. Dia nak tengok ada tak siapa-siapa yang accept Bitcoin, ada benefit tak, baru dia terkedik-kedik akan buat. So bila kita kata company yang akan accept Bitcoin and other cryptocurrency, sudah tentu Tesla. Sebab Tesla dah bagi tahu mereka tengah explore untuk terima pembayaran dalam bentuk crypto. Jadi saya rasa dia akan tengok macam mana Tesla nak buat. Dia kata okay fine Tesla, kau dah kata kau nak buat, so I nak tengok macam mana you nak buat. Maybe kita boleh copy and paste ataupun kita boleh gunakan sedikit dia punya model dia untuk integrate dengan Uber.
So memang ini still news yang positif. Cuma bila tengok if tu tu yang takkan yang tak explore dengan sendiri what's the benefit. Sebenarnya ada benefit, tapi bila dia letak ayat macam ni memang nampak sangat macam ayat nak ikut orang. Sebab kalau dia betul-betul study, dia boleh nampak apa benefit dia nak guna. So ini just bagi saya, dia nak gunakan Elon Musk punya influence, ataupun dah Elon Musk cakap macam tu kan. So dia pun macam nak jadi bullish lah. Dia nak bullish. Dia nak dia tak nak nampak macam melawan. So dia tengok ramai tengah sokong, Elon Musk pun kata nak terima. So dia kata okay, kita pun boleh buat kalau ada benefit, So itu on the Uber. Next, terima kasih dekat PayPal. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, PayPal lah antara syarikat pertama untuk bulan musim ini pula. Untuk bulan kali ini, PayPal yang first bagi tahu dia boleh integrate Bitcoin, dan dia menyebabkan harga Bitcoin naik. Dari 10,000 dah start naik ke 15,000 macam tu lah. PayPal antara syarikat yang yang memberikan sumbangan untuk kenaikan harga BTC waktu awal-awal tahun lepas. So sekarang PayPal kata dia nak bawa cryptocurrency offering dia kepada United Kingdom, UK. So maksudnya dia dah US dah settle. Sekarang dia pergi UK. So mungkin PayPal dia boleh pergi banyak lagi syarikat pula, banyak lagi negara. So lepas UK mungkin EU, Europe kan, Jerman, Itali, Spanyol, EU. Lepas EU dia datang Asia ke, Afrika ke. So PayPal tengah berkembang dan dia memang buat apa yang dia cakap kan. Mungkin ada yang duduk argue lah PayPal ni macam yelah you boleh hold Bitcoin dan tak boleh nak, dia banyak dia punya isu juga. Tetapi dari sudut kerangka yang lebih besar, ini adalah news yang positif. Cuma nanti dia kena fine tune lah nak bagi orang happy sikit. So itu adalah untuk PayPal. Sabarnya tuan-tuan puan-puan, memang banyak news. Ni sebenarnya antara news yang besar. World's largest custodian bank moving into crypto, considering issuing crypto asset. Siapakah itu? Iaitu Bank of New York Mellon. Bukan watermelon, New York Mellon. Ini adalah bank klasik, bank otai, bank lama. Bank lama yang mana selalu kalau kita tengok bila kita cerita tentang teknologi, tentang innovation, selalunya bank-bank yang lama ataupun syarikat-syarikat tradisional yang lama ni, yang beratus tahun wujud ni, dia agak lambat. Tetapi bila bank yang classical bank ni kata mereka pun nak start on exploring guna Bitcoin, digital currency, jadi perkara ini adalah perkara yang sangat bullish. Sebab dia bukan sebab size of company atau market cap dia sebab dia adalah bank tradisi. Bank tradisi, tiba-tiba bank tradisi kata kita nak guna juga innovation. So ini adalah satu kejutan. So even Bank of New York Mellon pun kata dia nak explore on digital currencies. So memang sangat-sangat bullish tuan-tuan puan-puan. Banyak dah company. Ini FOMO tuan-tuan puan-puan. Ini semua FOMO daripada company-company besar, Dan tadi tuan-tuan puan-puan nampak kenapa IOTA naik? Sebab IOTA melancarkan kerjasama dengan Dell. So IOTA selama ni senyap-senyap kan? Senyap-senyap dia buat kerja dengan Dell. So Dell adalah antara syarikat komputer yang terbesar di dunia. So IOTA pun dia launch Alvarium, dan dia buat Oracle collaboration. Maksudnya IOTA dia pandai. Kenapa saya kata IOTA dia pandai? IOTA dia dah lama dah tuan-tuan puan-puan. IOTA ni memang dah lama. Okey, kita tengok berapa lama. Saya macam tak ingat pula. Mana IOTA? So untuk pengetahuan, IOTA ni antara coin yang pump banyak dulu. So kalau tengok dia start tahun 2017, 4 tahun lepas. 4 tahun lepas, waktu bulan yang lepas. Dan dia memang waktu tu tengok harga dia 20 sen macam tu, pergi tinggi ni sampai bila ni? Sampai
hampir $5. $5 memang naik lah. Memang ini antara altcoin yang memang successful untuk bull run yang lepas, sebab dia punya kenaikan memang sangat-sangat tinggi, sangat tinggi dia punya peratusan kenaikan. Lepas tu dia pun jatuh balik lah jadi 40 sen, 20 sen macam tu kan. So IOTA ni dia macam IoT, Internet of Things, AI, dia ke arah situ IoT. So cuma dia datang a bit early, sangat awal, lebih awal daripada dia datang sebelum DeFi itu tercipta. Dia datang sebelum perkataan DeFi itu wujud, sebelum DeFi punya program tu wujud. So IOTA ni sebenarnya bila dia launch waktu tu, memang kita nampak dia boleh pergi ke arah DeFi. So apa dia buat? Dia pergi dekat Oracle. Dia tengok ambil use case Oracle di dalam DeFi, dan dia pun announce Alvarium. So ini adalah antara bagi saya keputusan yang bijak daripada IOTA. Sebab selama ni nampak IOTA macam tak ada apa-apa perkembangan sangat. Cuma bila dia dah launch Alvarium, jadi movement dia dah movement ke arah DeFi. Sebab sekarang DeFi adalah hype. Mana-mana altcoin yang lepas, banyak yang tak naik-naik. Banyak yang tak naik-naik sebenarnya tuan-tuan puan-puan. Sebab dah ada altcoin baru, ada Aave, ada Chainlink, ada siapa lagi, Avex, ada banyak. So mereka ni tengah mengambil posisi masing-masing. Jadi IOTA ni adalah antara altcoin yang consider altcoin yang datang sebelum DeFi itu wujud. Senang cerita sebelum 2019 macam tu lah kan, sebelum 2018 macam tu. So mereka kena melakukan evolusi. Mereka kena buat something yang relevan dengan market sekarang. Jadi apa yang relevan adalah DeFi. Oracle adalah antara use case yang relevan dalam DeFi. Jadi mereka buat Oracle, dan bukan sahaja mereka buat Oracle, mereka collaborate terus dengan Dell. So that's why nampak harga dia naik, sebab benda ni adalah antara benda yang sangat-sangat powerful apa yang mereka buat, dan sebab tu harga dia sekarang naik. So siapa yang dululah pernah beli IOTA kan, dan sekarang tengah happy lah. Itu untuk IOTA. Okay, so ini semua ni adalah news international. Last news dekat Malaysia pula. Malaysia takkan nak ketinggalan. Malaysians can now buy Bitcoin using e-wallets like Shopee Pay, GrabPay and Touch 'n Go e-wallet. So sekarang ni kalau tuan-tuan puan-puan pergi dekat Binance P2P, dia akan ada logo Shopee. Saya ada tengok satu, ada logo Shopee. Maknanya dia bukan maksudnya kalau tuan-tuan beli Bitcoin kan, Bitcoin tu masuk dalam Shopee app. Bukan. Itu bukan maksud dia. So kadang-kadang bila kita tengok tajuk ni, diorang buat macam, yelah, wartawan yang bukan cryptocurrency ni memang suka main-mainkan tajuk ni. So dia bukan maksudnya bila beli terus Bitcoin tu akan masuk. Cuma macam sekarang kita beli guna bank kan, kita peer to peer transfer dekat Binance. Kalau kita beli even macam Remitano, kita beli melalui bank, kita buat transaction. So kalau orang tu ada Bitcoin, kita nak beli dengan dia, kita akan transfer ke account bank dia. Dia tengok, okay, duit dah masuk, then platform Binance akan releasekan Bitcoin tu kepada kita. So sekarang ni instead of selain bank, Binance boleh integrate lah dengan Shopee Pay lah, Touch 'n Go, GrabPay semua ni. So bila kita ada, contohlah dekat Shopee kan, kita shopping banyak, lepas tu kita ada banyak Shopee point ke kan, duit dekat Shopee, kita pun tengok boleh beli ni lah Bitcoin, kita pun belilah Bitcoin. Kita boleh beli Bitcoin. So dia sebenarnya bagi lagi option untuk orang beli. Sebab kita kena faham, orang yang baru nak masuk dalam Bitcoin atau nak buat pembelian cryptocurrency, macam kita sekarang ni, kita nak pembelian itu berlaku secara mudah. So e-wallet ni antara benda yang senang kita nak buat, kita nak melakukan transaction. Dia macam mudah lah untuk kita nak beli. So bila Binance dapat integrate ni, so dia akan menyebabkan lagi banyak user yang nak beli. Sebab dia bagi user tu rasa lagi mudah nak beli pakai Shopee. Sebab yalah dah selalu beli baju, beli tudung dekat Shopee, dia rasa kripto macam boleh beli je kot. Depak dia beli.
Itu antara benefit lah kalau buat integration ni. So benda ni memang sesuatu yang sangat-sangat bagus untuk orang Malaysia, sebab dah ada lagi banyak option untuk buat pembayaran. Cuma satu aja, kita nak tahu apa regulation, apa Malaysia, government Malaysia akan cakap pasal perkara ini. Sebab ni dia kata Binance is not regulated exchange by the SC Security Commission of Malaysia. Binance Singapore is registered under Binance Asia Service Private Limited as a private limited company incorporated in Singapore. So maksudnya bukan nak kata Binance ni sebab tak regulate dekat Malaysia dia adalah scam, bukan. Binance ni adalah orang guna sebagai reference point dekat industri cryptocurrency. Orang guna Binance ni as a reference point. Dia antara yang top. Ibaratnya macam kita nak kata social media, social media ada banyak, tapi yang mana yang orang tengok top adalah Facebook. Contoh, mungkin ada yang tak setuju dengan saya. Mungkin social media tak ada. Search engine. Search engine orang tak boleh nak argue. Search engine paling power Google. Dia ada banyak, Yahoo Search, ada Bing, tapi orang pergi dekat Google juga. Ibarat macam noodle. Kita kata noodle kat Malaysia Maggi. Maggi tu brand, tapi sebenarnya dia adalah noodle. Dia ada banyak Cintan, ada Mami, ada apa lagi entah kan. Tapi orang kata kau makan Maggi tak? Dia brand tu dah melekat. Sama juga dengan Binance. Kalau exchange je Binance. So cuma dekat Security Commission Malaysia ni dia belum ni lagi lah, verify lagi lah. So hopefully SC Malaysia boleh tengok Binance and study balik macam mana. Sebab Singapore dah approve dah. Banyak lagi negara-negara yang dah approve. Tapi sebenarnya yelah, sebab dia ada few things yang Binance kena comply kot dekat Malaysia punya ni. Dia ada rules yang kita letak, Malaysia letak yang mereka kena comply. Tapi tak ada masalah. Yang rasa tak secure nak beli dekat Binance, ada Luno, ada tokenize, semua ni dah di-approve oleh Security Commission Malaysia. Saya tak pasti future macam mana, adakah SC Malaysia akan approve Binance. Tapi apa yang nak beritahu, Binance adalah standard untuk cryptocurrency punya exchange. Itu adalah fakta. Cuma macam mana kerajaan Malaysia nak bekerjasama dengan Binance tu, itu mereka kena berbincang dengan lebih lanjut lah, sebab kita rasa rugi. Singapore dah bekerjasama dengan mereka semua kan. So Singapore boleh dapat benefit. Kita macam rasa rugilah kan. Tu je. Tu je lah. Ni will SC allow it. So ramai sekarang tengah tengok kerajaan Malaysia nak buat apa ni. Sebab macam Shopee semua ni dah integrate dah kan. So ini akan memberikan satu macam something untuk SC Malaysia untuk tengok-tengok lah. So saya tunjuk satu-satu ni macam tak ada kerja kan. So apa yang saya nak cuba bagi tahu ni adalah, tuan-tuan dan puan, adalah ini. Last, Ask Cathie Wood explains how Bitcoin could increase by 400,000 USD ataupun dalam ringgit Malaysia mungkin hampir 2 juta. Mungkin 1.6 juta lah, 1.8 juta, tapi hampir 2 juta satu Bitcoin. Satu Bitcoin hampir 2 juta. Maksudnya siapa yang pegang Bitcoin on the way nak jadi jutawan. Kalau perkara ini berlaku, tuan-tuan puan-puan. So Cathie Wood ni, ini bukan Cathie Wood, sorry. Ini jurnalis. Cathie Wood ni dia adalah consider macam investor on teknologi, dan dia adalah orang yang bullish terhadap Bitcoin. So apa yang dia cakap adalah ini adalah poin penting yang tuan-tuan puan-puan kena tengok sebelum buat apa-apa pembelian dan sebagainya. Ini adalah benda yang penting. Inilah Cathie Wood. Ni Cathie Wood. Sorry, muka saya pula cover dia. Tak apa. So, according to Ask Big Ideas for 2021, Ask ni Cathie Wood punya lah kan. So, according to Cathie Wood lah, if all S&P 500 companies were to allocate 1% of their cash to Bitcoin, its price could increase by approximately 40,000. If those companies move 10% of their cash to Bitcoin,
ARK sees the cryptocurrency climbing by 400,000 USD. Inilah dia punya ni. Ini bukan saya cakap 400,000 ni, bukan saya cakap. Ini pakar cakap. Ini pakar yang cakap. So, dia katakan kalaulah company tu letak 1% daripada balance sheet, macam yalah balance sheet ni macam apa yang Elon Musk buat kan. Kalaulah setiap company letak 1% dekat Bitcoin dan beli Bitcoin untuk tambahkan dia punya balance sheet, maka harga Bitcoin akan naik 40,000. Itu kalau 1%. Kalau setiap company letakkan 10% of balance sheet mereka untuk Bitcoin, jadi harga Bitcoin akan jadi 400,000. Boleh naik 400,000, tuan-tuan puan-puan. Boleh naik. So sekarang ni berdasarkan FOMO yang institution tengah buat ni, bagi saya ini kita hanya perlu tengok purata je. Mungkin dalam 500 ni tak semua yang buat. Mungkin ada yang buat, ada yang tak buat sebagainya kan. Bagi saya nampak 10% ni something yang mungkin memerlukan masa. 10% ni mungkin memerlukan masa. Mungkin lepas 4 tahun next Bitcoin bull run, mungkin. Tapi yang saya nampak bull run yang kali ini yang sangat-sangat berkemungkinan besar adalah 1%. Sebab mungkin ada company letak 10%, mungkin ada company letak 1%, mungkin ada company yang tak letak. So kalau kita puratakan semua, mungkin kita boleh dapat 1%, tuan-tuan puan-puan. Dan harga Bitcoin sekarang berapa? 48,000 kali 50,000 lagi. 48,000. Katakanlah macam yang makcik ni pula macam Katie ni kata dia kalau ada 1% 1% allocation daripada S&P 500 kan, katakanlah benda ini berlaku 40,000 campur dengan 48,000 dah 88,000, tuan-tuan puan-puan. Lepas tu tambahlah kalau retail investor akan sentiasa datang, tambahlah lagi 10-20,000, jadi 100,000 tu adalah very very likely. Apa yang saya nampak, kalau institution ni banyak yang masuk. Ini baru bulan Februari. Kita tak tahu bulan depan siapa lagi nak kata kami sokong Bitcoin, kami nak ni letak duit Bitcoin ke, Elon Musk letak lagi. Apa-apa boleh berlaku. Dan kalau lagi banyak syarikat yang mula letakkan investment mereka ke dalam Bitcoin, 100,000 untuk satu Bitcoin ni tak mustahil, tuan-tuan puan-puan. 100,000 untuk satu Bitcoin ni tak mustahil. So itulah yang saya nak tunjuk. Maksudnya cerita 100,000 ni bukan cerita orang main suka-suka cakap ataupun saya suka-suka nak cakap 100,000, bukan. Pandangan saya selari juga dengan macam ARK Group of Investment semua ni kan. Sebab kalau sebelum ni retail investor yang push sampai 20,000 kan, untuk dia pergi 100,000 memang perlukan satu force yang lebih besar. Elon Musk adalah pemula. Dan kalau regulation kalau lagi banyak company nak datang, regulation akan berfikir dua kali untuk buat regulation yang sangat ketat kan. So mereka mungkin boleh membantu company-company ni untuk masuk ke dalam Bitcoin. Bukan membantulah, at least tidak menghalang. Dan kalau syarikat-syarikat ni masuk, dia buat balance sheet dan sebagainya, then harga Bitcoin boleh cecah 100,000 pada tahun ini, tuan-tuan puan-puan. Ini berdasarkan analisa daripada cryptocurrency punya expert di US. So hopefully video ni memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau ada yang rasa boleh tak nak beli sekarang dan sebagainya, inilah antara soalan yang selalu saya dapat. Nak beli sekarang boleh tak? Adakah terlambat dan sebagainya? Sekarang baru institution start FOMO, tuan-tuan puan-puan. Maksudnya upside dia masih ada. Kita belum di fasa, sebab dia baru, teknologi ni baru 10 tahun. Selalunya 10 tahun ni orang akan tengok
adakah dia boleh survive atau tak. Bitcoin bukan setakat survive, dia memang outperform. Cuma saya nak bagi tahu, bergantung kepada kewangan tuan-tuan puan-puan. Dan pesanan saya ni simple je. Dia bukan isunya lambat atau cepat kan. Dia bukan isu lambat atau cepat. Sebab bagi saya buat masa sekarang, analisis ni mengatakan harga dia akan naik. Cuma dia ikut dengan tuan-tuan dengan puan-puan punya expectation. Kalau nak kata okey, letak beli Bitcoin ni bulan depan nak untung 3 kali ganda macam tu, itu agak agak keterlaluan. Tuan-tuan puan-puan kena tahu realiti dia macam mana. Kalau beli waktu harga 3,000 kan, macam video saya lepas ada cerita harga 3,000 macam tu, itu berbeza. Sebab selalunya kena beli waktu orang takut, bukan waktu ramai tengah FOMO. Tapi kalau nak beli pun tengok risk, tengok berapa banyak allocation yang tuan-tuan puan-puan sanggup nak letak. Jangan pergi, kalau satu benda waktu FOMO, orang akan buat kerja-kerja gila kadang-kadang. Dia akan jual kereta, lepas tu invest kat Bitcoin. Dia akan buat benda-benda macam tu. Padahal kalau sebelum-sebelum ni tak ada pun perlu keluarkan duit yang banyak, beli duit yang sikit pun cukup. Tapi sebab ramai tengah FOMO, ramai yang akan buat perkara-perkara yang tak rasional. Cuma saya nak bagi tahu, take it slow. Relax, jangan risau. Sebab Bitcoin mining habis 2140. Waktu tu mungkin saya pun dah tak ada dah. Kan? So dia ada banyak lagi masa. Take it slow. Jangan letak banyak-banyak lepas tu terciduk. Memang waktu bull run boleh buat duit, tak dinafikan. Tapi waktu bull run boleh hilang duit kalau salah masuk. So tuan-tuan puan-puan kena ingat yang tu. Yang pertama adalah invest in what you can lose. Maksudnya kalau buat pelaburan dalam cryptocurrency, kena letak portion yang mana baginya nak kata kalau harga drop ke atau apa-apa berlaku, tuan-tuan rasa okey lagi. Sebab tuan-tuan tak buat investment yang besar, macam gadai rumah untuk beli Bitcoin dan sebagainya kan. Tak, mungkin ada duit lebih sikit, ada duit bonus sikit kan, letak dalam Bitcoin, dan okey lagi kan. Sebab tu consider macam duit tambahan. Macam tu tak apa. Tapi jangan buat investment yang macam sangat membahayakan ekonomi tuan-tuan puan-puan sendiri. Dia kalau ada extra duit, masuk. Kalau rasa macam tak ada duit yang banyak, letak sikit pun tak apa. Janji jangan pergi letak banyak-banyak, lepas tu mungkin apa-apa boleh jadi dalam cryptocurrency kan. So itu adalah pesanan saya. Sebab saya dah dapat ramai yang nak masuk kan. Sebab sekarang ni adalah waktu FOMO. Kita faham psikologi manusia, waktu FOMO memang semua tak nak ketinggalan kan. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, share dan komen. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.